Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syuhada dari SK Kampung Seri Rahmat dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Kintal Selatan akan berkongsi dengan rakan-rakan guru tentang penggunaan Canva dalam pengajaran, sama ada secara bersemuka dengan murid-murid di sekolah ataupun semasa dalam PDPR. Saya percaya rakan-rakan guru yang lain pasti sudah biasa dengan penggunaan Canva ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, Canva sebenarnya merupakan graphic design platform untuk kita cipta apa sahaja. Dalam pendidikan, Canva telah sediakan Canva for Education untuk semua warga pendidik serta anak-anak didik kita sendiri. Cikgu boleh guna, murid pun boleh guna. Jom kita lihat mengapa Canva menjadi pilihan utama dalam pengajaran kita. Pertama, Canva telah menyediakan ribuan template dan slide pengajaran yang sangat menarik. Kedua, Canva juga menyediakan pelbagai jenis lembaran kerja untuk disediakan kepada anak-anak murid kita. Lembaran kerja ini juga sangat menarik dan kita boleh edit mengikut kesesuaian pengajaran dan tahap murid kita. Ketiga, poster atau hiasan kelas juga disediakan bagi kemudahan guru-guru, terutamanya kepada guru kelas untuk hiasan kelas, peraturan kelas, jadual, apa sahaja. Selain itu, Canva ini boleh digunakan di mana-mana, sama ada menggunakan komputer maupun menggunakan telefon. Untuk dapatkan Canva for Education, cikgu-cikgu hanya perlu register menggunakan ID Delima masing-masing sahaja. Untuk semua pendidik yang sangat-sangat bertuah, Canva menyediakan Canva for Education yang berbeza daripada Canva Free atau Canva Pro. Apa saja yang tersedia dalam Canva, kita boleh gunakan secara percuma. Nak dapatkan secara percuma, gunakanlah Canva for Education. Klik pricing dan klik education. Rugi kalau kita tak gunakan Canva for Education ini kerana sangat bermanfaat dan sangat-sangat menarik. Guru-guru hanya perlu klik pada bahagian aplikasi dan pilih ikon Canva. Jom kita sediakan slide pengajaran menggunakan Canva. Ini merupakan paparan utama apabila kita nak gunakan Canva. Ada pelbagai pilihan menarik yang boleh kita gunakan. Cuma pada kali ini, saya nak fokus dan kongsi apa yang Canva sediakan untuk kita dalam membuat slide pengajaran. Yang pertama, klik presentation. Memang telah tersedia pada paparan hadapan ini. Perkara pertama yang kita nak lihat ialah templates. Untuk menghasilkan slide pengajaran, kita perlu pilih templates pada bahagian atas ini. Terdapat ribuan templates pengajaran yang boleh kita gunakan. Sangat menarik. Kita boleh edit pada setiap perkataan dan gambar serta tambah ikut keperluan cikgu-cikgu. Ada slide pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jika nak gunakan satu slide sahaja pun boleh. Untuk slide yang kedua, kita pilih pula templates yang lain. Perkara kedua pula ialah elements. Kita perlu klik elements di bawah templates tadi. Dalam elements ini, ada 4 yang telah tersedia, iaitu foto, graphics, videos dan audio. Apa-apa gambar yang cikgu perlukan hanya perlu type sahaja di ruangan search. Contohnya, saya type book. Jika nak gunakan foto, klik saja pada bahagian foto. Gambar tersebut akan muncul pada slide kita tadi. Foto ini lebih kepada gambar sebenar. Yang kedua, kita boleh pilih grafik. Pelbagai jenis grafik telah tersedia. Bezanya, kita tak perlu search Google, download, copy, paste dan masuk dalam slide kita. Semuanya telah tersedia. Yang ketiga, video. Saya sangat suka gunakan video dalam slide pengajaran. Kelebihannya, murid-murid lebih faham dan slide kita akan jadi lebih menarik dan bermakna. Contoh dalam pengajaran bahasa Melayu, kata kerja untuk aktiviti memotong. Ada banyak kan? Menghiris, membelah, mengupas, menoreh dan sebagainya. Bagaimana nak terangkan kepada murid? Dengan adanya elements video, kita boleh search dan masukkan apa sahaja video dalam slide kita. Perkara ketiga pula ialah uploads. Kita perlu klik menu uploads pada bahagian ini. Apa sahaja media yang kita perlukan dalam simpanan atau fail kita boleh kita gunakan. Ada image, video dan audio. Kita hanya perlu klik upload media,
Kita boleh dapatkan sumber dari device kita, Facebook, Google Drive, Instagram dan Dropbox. Keempat ialah teks. Kita perlu klik menu teks pada bahagian ini. Sekarang, kita nak tengok bagaimana nak gunakan teks dalam slide. Hanya perlu klik sahaja dan pelbagai jenis teks boleh kita gunakan. Kita juga boleh tukar jenis dan saiz font mengikut kesesuaian. Terdapat ribuan font yang telah tersedia. Selain itu, warna juga boleh kita ubah suai. Hanya perlu klik pada bahagian ini dan pilihlah warna yang kita suka. Bahagian teks ini juga kita boleh edit alignment, numbering dan spacing. Kelima ialah background. Jika cikgu-cikgu nak ubah background template yang telah kita pilih masa awal tadi pun boleh. Hanya perlu search pada bahagian ini atau scroll ke bawah dan lihat pelbagai jenis background yang telah tersedia. Keenam ialah page animation. Setelah selesai menghasilkan slide pengajaran, kita boleh buat animation pada setiap page. Perkataan pun boleh. Kita boleh edit masa berapa saat untuk setiap slide. Pelbagai pilihan yang boleh kita gunakan. Ini yang saya katakan tadi. Jika guna Canva for Education, semuanya free. Jika tidak, ada beberapa sahaja yang boleh kita gunakan. Kalau nak, perlu bayar. Tapi percuma untuk kita. Ketujuh ialah nama fail atau slide yang telah kita sediakan. Kita boleh tukar pada bahagian atas ini. Paling mudah, Canva ini akan save setiap apa saja yang kita tukar, tambah pada kerja yang telah kita buat. Tak perlu risau fail hilang ke, lupa nak save ke, Canva akan automatic save semuanya. Seterusnya ialah download file. Seperti yang rakan guru sedia maklum, Canva memerlukan capaian internet untuk kita hasilkan slide pengajaran. Bagaimana pula jika kita nak guna di tempat yang tiada capaian internet, seperti dalam kelas ke? Boleh, tak ada masalah. Klik pada menu download, boleh download dalam pelbagai bentuk. Ada PNG, PDF, video, semua boleh. Nak convert dalam bentuk PowerPoint pun boleh. Hanya perlu klik pada titik 3 pada bahagian atas ini. Selepas itu, pilih Microsoft PowerPoint untuk kita convert. Seterusnya ialah present. Ada dua cara untuk kita present hasil slide yang telah kita sediakan. Cara yang pertama, klik pada bahagian ini dan present. Cikgu-cikgu boleh present secara online. Cara yang kedua pula ialah present sambil record terus pengajaran. Boleh klik Go to Recording Studio dan klik Start Recording. Rakaman akan bermula. Jika selesai, hanya perlu klik pada bahagian End Recording dan Canva akan upload video yang telah dirakam. Cikgu-cikgu boleh copy link yang telah tersedia dan hantar kepada anak-anak murid. Mereka boleh tonton secara terus rakaman yang telah cikgu sediakan. Atau cikgu-cikgu boleh download fail rakaman video tersebut dan save. Untuk bahagian yang terakhir, share link. Slide pengajaran yang telah terhasil boleh dikongsi dengan orang lain. Hanya perlu klik pada bahagian share link dan copy dan paste dalam WhatsApp, Telegram atau Google Classroom. Selain itu, semua hasil kerja cikgu-cikgu dalam Canva boleh dihantar kepada murid sebagai tugasan dan murid perlu gunakan akaun Canva mereka sendiri. Guru-guru juga boleh hantar tugasan dalam Google Classroom. Canva for Education ini memang link terus dengan Google Classroom. Sangat mudah. Jom saya nak kongsikan tutorial atau cara yang paling basic, yang paling mudah menggunakan Canva.